Malaysia has reported its first 2 COVID-19 deaths. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama wabak novel coronavirus membabitkan warga negara ini. Kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Ianya mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan. Hai, Assalamualaikum. Pada hujung 2019, dunia dikujukan dengan satu wabak pandemik yang dikenali sebagai COVID-19. Kes COVID-19 pertama dicatat di Malaysia pada 25 Februari 2020. Berikutan penularan kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat, kerajaan telah pun mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang COVID-19 di Malaysia. Oleh kerana pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan, pihak universiti mengambil inisiatif untuk mengadakan sesi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Kami menjalankan satu kaji sidik untuk mengkaji bagaimana sesi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dijalankan. Kami mengambil pelajar tahun 1 sebagai responden kami dalam kajian ini. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri demografi hasil kajian kami. Terdapat 34 orang responden dalam kajian ini. Majoritinya adalah berbangsa Melayu iaitu 33 orang. 10 orang adalah mahasiswa manakala 23 orang lagi mahasiswi. Terdapat seorang mahasiswa India juga yang terlibat dalam kajian ini. Kan hasil kajian kami, majoriti pelajar tinggal di bandar-bandar besar di sekitar Lembah Kelang, Seremban dan Putrajaya, iaitu 15 orang ketika Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. 8 orang daripada pelajar tinggal di pekan-pekan kecil seperti di Kuala Langat, Kuala Nerus dan Mentakak Pahang. Manakala 7 orang lagi tinggal di kampung seperti di Kerian Perak, Cuping dan Setiu. Hanya seorang pelajar sahaja yang masih tinggal di kampus kediaman pelajar di UKM. Kajian kami berkenaan jenis telco yang digunakan oleh pelajar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Majoritinya menggunakan Celcom iaitu seramai 28%, Maxis 20%, Unify dan U-Mobile 18%, Digi 9%, Tuntalk 6% dan last minoritinya adalah menggunakan One XOX iaitu sebanyak 3%. Majoriti pelajar tahun 1 mendapat capaian internet yang baik iaitu 76% daripada 34 orang responden. Hanya minoriti sahaja yang mengalami masalah capaian internet yang lemah iaitu 26%. Dalam kita sedang menghadapi wabak coronavirus yang sedang kita hadapi, pembelajaran dan pengajaran secara atas talian turut dijalankan dalam masa yang sangat singkat. Pelaksanaan sistem PNP yang dilihat sangat mengejut dan tanpa percubaan awal membuatkan pelajar maupun pensyarah kelihatan tidak bersedia sepenuhnya. Hanya sebilangan kecil saja pelajar yang bersedia. Didapati bahawa 5% pelajar tidak bersedia, 20% pelajar bersedia dan 30% pelajar dalam keadaan yang ragu-ragu. Medium yang digunakan untuk sesi PNP adalah medium yang menggunakan sistem live streaming ataupun sistem video seperti aplikasi Zoom, WhatsApp, Microsoft Teams, UKM Folio dan sebagainya. Dalam sesi pembelajaran ini, kira-kira 34% pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom sebagai aplikasi medium pembelajaran atas talian. Kami juga dapati bahawa aplikasi Zoom adalah aplikasi yang paling terkesan dan sesuai untuk sesi pembelajaran, dan aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang mudah alih serta boleh digunakan di dalam komputer maupun telefon pintar. Kaedah-kaedah ini juga harus mendapatkan pengiktirafan dan juga memudahkan pensyarah
kerana pensyarah merupakan insan yang penting dalam sesi pembelajaran ini. Didapati bahawa pensyarah juga bersetuju akan pembelajaran atas talian ini dan juga aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang sangat sesuai berdasarkan kajian kami. Okey, berdasarkan dapatan kajian daripada kumpulan kami terhadap responden, sebanyak 59% responden menyatakan bahawa mereka faham dan juga sebanyak 41% mereka tidak faham apa yang diajari dalam kelas online oleh pensyarah. Dan juga mereka menyatakan bahawa mereka lebih menyukai kelas online secara segera ataupun secara real time, di mana mereka boleh bertanya soalan terus kepada pensyarah jika ada ketidakfahaman. Okey, kebanyakan responden menyatakan bahawa mereka mengalami masalah. Punca utama masalah mereka terhadap semasa kelas online ialah mereka mendapat gangguan daripada persekitaran. Contohnya persekitaran mereka tidak kondusif dan juga masalah capaian internet. Contohnya kepada mahasiswa yang tinggal di kawasan pedalaman, mungkin mereka mengalami masalah capaian internet untuk mengikuti kelas secara online dengan lebih kondusif. Responden juga menyatakan bahawa tidak semua mata pelajaran sesuai untuk diajar secara online. Contohnya subjek-subjek, bagi mereka subjek-subjek seperti subjek yang melibatkan pengiraan, teori dan juga pembacaan sesuai untuk diajar secara online. Dan selain daripada subjek yang melibatkan pengiraan, pembacaan dan juga teori, mereka lebih berminat dan juga menyatakan lebih sesuai jika diajar secara bersemuka berbanding dengan secara online. Saya akan ulaskan 4 perkara berkaitan dengan kajian kami. Yang pertama ialah tempoh masa yang sesuai untuk setiap kursus PMP atas talian. So, tempoh masa yang sesuai amatlah penting untuk belajar kerana jika terlalu panjang atau terlalu pendek, mereka akan hilang fokus. So, dalam kajian kami mendapati 60 minit ialah masa yang sesuai untuk setiap kuliah. Namun 12% daripada pelajar mencadangkan setiap kursus jalankan selama 30 minit saja. Namun ia terlalu singkat untuk pensyarah menghabiskan silibus mereka. So, manakala 15 pelajar pula bersetuju bercadang untuk supaya 90 minit waktu kuliah lah, dan ini adalah masa waktu yang paling sesuai lah untuk setiap kuliah dan hendaklah diletakkan waktu rehat. So, sebenarnya adalah tempoh masa sesuai dalam sehari untuk PMP atas talian. So, kajian kami mendapati bahawa seramai 50% daripada pelajar menyokong sesi pembelajaran PNP dijalankan hanya 1 hingga 2 jam sahaja. Manakala sekitar 47% pelajar berpendapatan seharusnya kuliah dijalankan selama 7 hingga 4 jam sahaja sehari. So, PMP sebagai kesimpulannya, PMP ni kita dapat buat dalam tempoh 3 hingga 4 jam adalah agak sesuai. So, seterusnya adalah kaedah PMP yang lebih fokus. Untuk menghasilkan suasana yang lebih fokus, 73% pelajar mencadangkan yang PNP ni jalankan secara bersemuka lah, face to face. Manakala yang 9% pelajar menyatakan bahawa PNP atas talian lebih fokus, adalah lebih berkesan daripada bersemuka kerana mereka boleh ulang tayang video lah, boleh dengar balik apa yang pensyarah cakap. So, masalah utama PMP atas talian ialah kemungkinan pelajar mempunyai masalah di rumah lah kerana mereka mempunyai masalah internet, kerana ini menggunakan media sosial dan seperti pensyarah menggunakan Zoom, dan ini memerlukan internet lah. Jika pelajar mempunyai kuota internet yang rendah, mereka akan menemui kesukaran lah dalam masuk kuliah ni, dalam menyertai kuliah ini. Itu saja daripada saya.
Sekalian, terima kasih.